Guys, Assalamualaikum and good afternoon. Good afternoon, sir. Salam, sir. Okay, so hari ni supposedly my intention is to continue with our first topic, but before that, I think I should discuss with you the solution for the first tutorial lah. Okay, and then after we complete the tutorial one ni, then we will proceed with our topics. Okay, so I already shared with you the questions for tutorial 1. Okay, let's say if you haven't download the what we call it, the tutorials, I have already uploaded here, as well as our exercises lah, yang kita dah buat exercises semua ada dekat dalam exercise 1 dengan 2. Okay, I zip them up, so please download and extract them to your computers, and then you can use the solution lah. Dalam tu ada saya punya solution semua. Okay, so saya ada share dekat dalam ni, as well as for these tutorials here. Okay, dekat dalam tutorial saya ada share soalan dan juga dia punya solution dekat luar ni lah. Okay, but sharing itself doesn't help you lah kalau you tak try buat dan you tak try fahamkan. So saya akan discuss dengan you sekarang ni dia punya solution dulu untuk you cuba fahamkan. Lepas tu you kena buat lah. Okay, make sure buat. You tak buat, you tak boleh nak jawab soalan nanti. Okay, so the first question asks us about to write a program to convert a distance in miles to kilometer. Okay, so this is the example of the output. Please enter the distance in miles. So kita masukkan distance dalam batu. Berapa batu? 10 batu saya masukkan. So dia akan buat perkiraan yang mana distance in kilometer is 16.09 kilometer. So 10 miles adalah bersamaan dengan 16.909 kilometer. So dekat sini saya bagi dia punya rumus. 1 kilometer sama dengan 0.034 mile. So kalau kita nak convert 1 mile sama dengan berapa kilometer? Dia akan jadi lebih kurang 1 miles equivalent to 1.6 km lah. Okay, so itu dia punya rumus. So how do you write the program? So this is how you write them. Okay, so ini semua sama lah. Ini void ni tak ada pun tak apa, delete pun tak apa. Void ni means nothing Tadi saya dah terangkan, tak ada apa-apa, means tak ada apa-apa. So line 1 until line 4 they are standard, and then I declared the variables here where I have float distance, float miles and float km. So dekat sini saya masukkan miles sama dengan 1.609. Sebab apa? Sebab rumus dia memang macam tu ni 1 miles equivalent to 1.6 lah. Okay, so saya masukkan 1.6 lah, tak nak 1.619 pun. Okay, kita ambil nombor bulat saja. Okay, so what happens here is basically saya declare, okay, this is where I declare miles dan assign, okay, and assign value to it. Saya declare miles dan saya terus masukkan nilai miles tu berapa, 1.6. Okay, so ini declare variable kilometer, distance and miles. Semua saya masukkan float sebab ialah jarak kan. Bila jarak ni kita kadang-kadang not exactly 2 km, kadang-kadang kita nak masukkan 2.2, 2.7. So make them as floats lah. Okay, so dekat sini saya ada buat declaration of miles dan terus saya masukkan nilai. Okay, so you can do either this way ataupun you tak nak ni pun tak apa, tak ada masalah, you delete benda ni. Tapi you kena masukkan nilai miles kat bawah ni lah nanti. Okay, so saya tunjuk dulu cara yang ini. So line 10 is to prompt the user to enter the distance in miles, and then line 11 is to scan lah. And keyboard input. Ini prompt user
Okay, and then kita masukkan distance dalam miles, dia scan dalam percentage F, dia akan scan dan forwardkan ke dalam distance, iaitu variable yang pertama. Okay, so calculation area, di sini we do the calculation to obtain the value of kilometers daripada jumlah miles yang you masukkan. So km sama dengan miles darab distance. So miles saya dah masukkan sama dengan 1.6, distance sama dengan distance yang you masukkan tadi. So ini darabkan dengan ini, dia akan store dekat dalam km, iaitu the third variable. So dekat dalam ni dia akan di-store km. And then line 16 is to print F, print output lah, show output. The distance in kilometer is percentage F km. So percentage F ni dia akan ambil nilai apa? Dia akan ambil nilai km yang belakang ni tadi. Okay, so bila saya simulate, okay, katakan saya masuk 7.3 miles. So the distance in kilometer is 11.680000. So boleh diperbetulkan. I entered 0.2 lah sini. Okay, so saya nak 2 titik perpuluhan sahaja. So saya masukkan balik 7.3. So 11.68 kilometer. Okay, so that is how you do it lah. Okay, so saya dah upload dia punya solution. Solution ada dekat dalam ni. Lepas tu video ni nanti pun saya akan upload dekat dalam e-learning juga. You boleh refer nanti. Okay, let's say saya tak nak declare je ni. Saya kata saya tak nak buat declaration. Okay, so please enter the distance in miles. Lepas tu saya buat lagi satu untuk dapatkan nilai miles tu berapa. Ini distance in miles. Masuk distance. Float miles ni sebenarnya nak masukkan dalam rumus. Please enter the of kilometer per miles. Okay, ini saya tukarlah, nanti keliru pula. Kilometer per miles. So kilometer per mile ni pun tadi patut ditukar inilah sama dengan 1.6 berapa tadi, 09. Kilometer per mile maksudnya kilometer per mile. 1.6 kilometer sama dengan 1 kilometer. Sama dengan 1 mile, 1 batu. Okay, so this will be distance. This will be km per miles. Km 2 miles. Okay. So bila tukar ke atas, dekat sini pun kena tukar dulu. Sini pun kena tukar lah. Okay. Dan yang ini pun kena tukar. Okay, so sekarang dekat sini nilai miles tadi tak ada lagi. Kita masukkan manually by using the keyboard as well. Kita masuk guna keyboard. Tadi kita tak masuk guna keyboard, kita masuk guna assign. Okay, so sekarang saya tak nak guna yang ni. So saya delete. Means that saya nak pakai secara manual everything. So the first one, to prompt user masukkan miles. Prompt user tu dah masukkan jumlah kilometer tu miles. Maksudnya 1.6 lah. Okay. And then calculate km to miles darabkan dengan distance. So saya try buat. Okay, distance in miles saya masukkan 5.7. So enter the value of kilometer to miles. So kita tahu tadi 1.609. So dia akan dapat 9.17 lah. So dia akan darab. Kalau kita tengok daripada solution saya. From my solution. Please enter the distance in mile. So yang ini dia akan ini dia punya line. Please enter the distance. Mana nak edit? Sorry, saya dah lupa lah. View properties. Okay. So sini dulu. Okay. So please enter the distance in miles. So dia keluar yang first ni. Dia akan scan. Saya masukkan 5.7. Dia store dalam distance. So dalam distance sekarang ada 5.7. And then number 2, please enter the value of kilometer to miles punya conversion. So please enter the ini, saya masukkan 1.609. So dia scan, dia akan forwardkan kepada kilometer to miles. So dalam kilometer to miles ada 1.609. So distance ada 5.7, kilometer to miles ada 1.609.
And then dia calculate km sama dengan 1.609 darabkan dengan distance iaitu 5.7. So dia store dalam km. So dalam km you display, you dapat in kilometers is jumlah floating dia iaitu jumlah km tadilah. So Sir. sama. Ya. Kalau pakai float memang kena pakai 0.2 ke ataupun 0.2 tu boleh diubah? Boleh diubah. Saya tunjuk dekat you. Kalau saya kalau saya tak pakai 0.2, ini 0.2. Kalau kita pakai 0.2, saya akan dapat 16.00 km. Okey, kalau saya tak pakai 0.2, dia akan jadi panjang. Okey, so 10 1.6 so 1.6. Nampak dia titik perpuluhan ni banyak. 0.000000. So kita tak nak terlampau banyak lah. Kalau boleh tunjuk sampai 2 titik perpuluhan pun dah mencukupi. Oh, dia untuk mewakili beberapa titik perpuluhan yang kita nak sir. Yes, itu dia punya fungsi yang 0.2, 0. berapa ni. Okey, kalau letak 0.1 dia jadi 1 je lah. Okey, 10, 1.6. So dia jadi 16.0. Itu je. Okey, untuk floating je ada, untuk karakter dengan apa tak ada. Alright. Okay, so this is the first solution untuk tutorial yang apa tu lah. Okay, so ingat tadi ada dua cara, sama ada you nak buat sini terus 1.609, lepas tu yang ni you delete lah. Tak ada masalah. Maksudnya nilai ni dah ada. Kilometer to mile ni dah ada nilai dia. Okay, tapi kalau you tak nak gunakan secara what we call it this assign ni tadi, kita assign value ni, then kita boleh pakai style ni lah. So kita masukkan semua nilai, and then nilai km to mile ni dia basically it is a constant number lah. Maksudnya nombornya adalah nombor tetap. Contohnya macam pi. Okay, so pi sama dengan 3.142 lah, dia tak ada nilai lain lagi. So means that bila you execute ni, katakan you masukkan 4 miles, masukkan nilai km to mile, mesti masuk 1.609 lah. Kalau you masuk lain, maksudnya jawapan you salah lah. Sebab satu batu memang dia punya nilai dalam kilometer adalah 1.6 kilometer, 1.609 kilometer. So itu memang rumus. Dalam soalan pun saya dah bagi, tapi dalam soalan ni dia terbalikkan. Dia kata 1 kilometer sama dengan 0.034 mile. Macam mana kita nak jadikan 1 mile? Terbalikkan lah. So maksudnya 1 mile sama dengan 1 bahagi 0.034. So dapat 1.609 lah nanti. Terbalikkan je. Terbalikkan persamaan ni. So yang akan dapat 1 batu sama dengan 1.609 km. So nombor ni constant. So sebab tu tadi awal-awal, normally bila constant number ni macam pi, temperature punya conversion and everything, kita letak terus assign je. Okay, so yang ini tak payah pakai. Macam tu. Sebab nilai ni memang constant, dia tak boleh berubah. Bukan tak boleh berubah, sebab kalau you letak nilai dekat sini 5, maksudnya you punya conversion dekat atas ni dah salah. Rumus dia tak betul. Okay. So that is the first one. Okay, kita proceed dengan question 2. Question 2 dia minta apa? Write a program to calculate the radius and side of a circle. So please enter the radius 5 cm. The area of the circle 78.55. Anak tanda atas ni, anak panah atas tu maksudnya kuasa 7 cm kuasa 2. Cm kuasa 2 tu centimeter square feet lah. Okay. Kalau kuasa 3 isi padu. So solution dia circle area. So yang ni pun simple lah, sama juga. Pi pun saya buat dia punya what we call it declare and assign. Kita declare nama dia pi, iaitu data type dia adalah float. Assign nilai kepada dia 3.142. Tak payahlah banyak-banyak, 3.142 sahajalah. Okay, okay. So saya declare everything as float.
Ni void jangan pening. Saya delete dulu. Tak ada pun tak apa. Void tu maksudnya tak ada. Okay, so I declared everything in float number because this is calculation of area. Then we might be having our decimal points lah. Ada titik berpuluhan. So radius float, pi float, area float. Semua float. Sama je. Yang ini dengan nombor 1 dia lebih kurang. Okay, so please enter the radius in cm. Saya masukkan nilai and then it will scan and then it will store in radius. So dia akan store dekat dalam radius ni tadi. And then kita nak kira area, kita kena tahu rumus. Rumus untuk area is pi r to the power of 2. Betul tak? Pi j kuasa 2. Itu area punya rumus. J tu je jari. Okay, so pi multiplied with radius multiplied with radius. So 2 kali lah. So nanti area sama dengan percentage 0.2f cm kuasa 2. Maksudnya cm squared. Centimeter persegi. Apakah nilai percentage f ni tadi? Dia akan ambil nilai area. So saya try execute. Betul tak? Radius saya masukkan 3.9 cm. So dia akan dapat area 47.79 cm squared. Okay, but make sure apa yang you panggil, apa yang you store tu betul. Okay, normally kita tersalah. Contohnya macam ni, print area 0.2f. Sepatutnya 0.2f ni dia akan baca nilai area ni. Katakan saya tersilap sini, saya letak radius. So you takkan dapatlah nilai calculation dia. Okay, so bila saya execute, saya masukkan 10 lah pula cm. Area 10 cm squared. Mana betul? Betul tak? Sebab apa? Sebab nilai 10 ni dia ambil nilai radius. Dia bukan ambil nilai area. Kalau kita ambil area, dia akan jadi lain. Kita tengok. Kalau area bukan 10 jawapan dia. Kalau area kita akan dapat 314.2 cm squared. So nilai yang percentage F ni yang akan baca adalah nilai yang you letak. Variable apa yang you letak kat belakang ni. So you have to understand that. Baru you boleh tahu apa yang nak dikeluarkan, apa yang nak ditulis. Okay. Close all. Question 3. Write a program to calculate the average mark of a student from a class for the latest assessment. Please enter the total of student mark 500. Please enter number of student 20. So average mark satu student adalah 25. So kita buatlah. This is just a simple exercises lah. Okay, so saya declare variable. So okay, tak apalah, saya declare je lah float untuk number student ni. Mana ada student separuh-separuh kan. Sepatutnya integer lah, tak ada masalah pun sebenarnya. So integer, total student, total marks dengan average. Average ni kena float. Okay, saya tukar dululah. Takut nanti you keliru. Integer, total student dengan total marks. Tak boleh tak. Total student sahaja. Yang ni float. Untuk total marks dengan average. Ni saya jadikan average kosong dulu. Saya nak nilai average ni adalah kosong. So kalau tak ada pun tak apa ni. Okay, saya delete. Enter the number of students. Saya kena tukar ni kepada percentage D lah. Sebab dia adalah integer. Total marks F. Average pun F. So ini okay, saya cuba buat. Saya delete. Kelirukan. Okay, kita cuba tengoklah. Place number of students. Saya ada 5 orang student. Number of student. Please enter the markah dulu kan. Enter number of student. Enter the student. Oh, okay, terbalik. So, berapa jumlah student ada dalam kelas? 5 orang. Nah, total saya ada katakan berapa? 120 lah. Okay, so untuk seorang student markah dia adalah 24. Sebab 120 bahagikan dengan 5. Okay, so rumus dia, ialah kita nak kira berapa purata markah untuk satu orang student. Okay. So, katakan ada 20 student. Jumlah markah yang kumulatif saya dapat 789. So, seorang student akan dapat 39.5 markah. Macam itulah lebih kurang. Okay. So, that is how you write the programs. Okay, that is number 3. Number 4.
millimeter to ounce. So dalam soalan ni pun dia ada tunjuklah. Okay. Write a program to convert a volume in millimeters to fluid ounce. To millimeter kepada ounce. So fluid ounce sama dengan 0.034 millimeter. So masukkan dalam millimeter. The volume of fluid ounces is 0.102 milliliter. So nilai ounce, sini ada fluid volume, ada fluid ounce. Please enter the volume in millimeter from user. Yang ini dapatkan nilai berapa jumlah volume millimeter yang kita masukkan. Ounce ni kita declare sebagai fluid juga sebab rumus dia ada 0.034 titik perpuluhan. So you darab dengan apa pun dia tetap akan ada perpuluhan nanti. Okay. So volume ambil daripada yang you masukkan. Ounce dia akan kira daripada rumus yang mana 1 ounce sama dengan kepada milimeter. Ounce kepada milimeter you kena darabkan dengan 0.034. So dekat dalam soalan ni saya ada beritahu. Fluid ounce sama dengan 0.034 darabkan dengan milimeter. So kira the volume of fluid ounce is, sini saya letak 0.3 F. Okay, maksudnya saya nak 3 titik perpuluhan percentage F, yang mana nilai ni dia akan ambil nilai ounce lah, nilai yang dia hasil kira. Okay, so katakan saya masuk ini 50. So the volume in fluid ounces is 1.7 milliliter. Maksudnya 50 millimeter sama dengan, ni bukan milliliter ni, sini ounce lah. Okay. So berapa tadi? 50. So dia akan jadi 1.7 ounces lah, ada S belakang. So 50 mm sama dengan 1.7 ounce. Okay, semua sama je dia punya style. Cuma saya nak you tahu kenapa saya bagi banyak soalan yang macam ni, supaya you tahu macam mana nak pakai printf dengan scanf. Lepas tu bila you dah calculate, macam mana you nak display hasil calculation. That is, ini first part of programming lah. You kena tahu benda-benda ni. Sebab kalau this part pun you sangkut, means that nanti bila kita nak continue masuk ke control structure apa semua, nanti jadi lagi leceh. Okay. Okay, last one, depth to temperature. So yang ini dia soalan pun ada bagi dekat sini. Write a program to take the depth in kilometers inside the earth as input data. Compute and print the temperature at this depth in degree Celsius and height. So sekarang ni kita kena kira Celsius dengan Fahrenheit. Yang mana kita kena dapat dulu jumlah depth, kedalaman dalam kerak bumi. So ini dia punya relevant formula. Yang ni dia saya tak tunjuk dia punya contoh output lah. So basically it is still the same. Kalau kita tengok dekat sini, line 1 sampai 5 sama, declare variables, semua saya letak float, depth, Celsius, Fahrenheit. Please enter the depth, kita masukkan dalam keyboard, through keyboard berapa kedalaman. Saya masukkan contohnya 5 km. So dia akan store dekat dalam depth. Celsius sama dengan 10 darab depth, iaitu 5 km tadi tambah 20. So kita dapat suhu dalam Celsius. Untuk dapat Fahrenheit, kita kena darabkan 1.8 dengan jumlah Celsius yang kita dapat dan tambahkan dengan 32. And then kita print the temperature at the depth of 0.1, nah gini 0.1 km is 0.1 Fahrenheit, 0.1 degree Celsius and 0.1 degree Fahrenheit. Okay, so sekarang ni ada berapa percentage F? Kita tengok. Kita ada 1 percentage F, kita ada 2 percentage F, kita ada 3 percentage F. So dekat sini saya kata 0 percentage F kilometer. So saya kena masukkan depth dulu. Yang kedua 0.1 degree. So saya masukkan Celsius. Yang ni 0.1 degree Fahrenheit. So saya kena masukkan Fahrenheit. So sekarang ni percentage F yang pertama akan ambil depth. Percentage F yang kedua akan ambil Celsius. Percentage F yang ketiga akan ambil Fahrenheit. Baru jumlah output you akan jadi betul. So katakan saya masukkan 5.3 km. So dekat 5.3 km, suhu dia adalah 73 darjah Celsius dan 163.4 degree Fahrenheit. Okay, so that is how you do it lah.
Okay, so rumus saya ada bagi dekat sini sebenarnya. Okay, cuma you yang kena create macam mana dia punya output. So Celsius 10 darabkan dengan def yang kita masukkan. Nak dapat Celsius kita calculate, nak dapat Fahrenheit kita calculate. Yang penting sekarang, once you have calculated the values of Celsius dan Fahrenheit, macam mana nak display? Ni line 19 ni. So dekat sini you tengok saya terangkan tadi ada 3 percentage F, percentage F, percentage F, percentage F, semua 0.1 je saya letak. Kilometer, degree Celsius, Fahrenheit. So you letak dekat belakang ni variables mengikut susunan. Okay, kalau you main letak je, you letak Celsius, you letak Fahrenheit, you letak def, so bacaan you nanti kat sini salah lah. Sebab dia akan baca ikut turutan. Percentage F yang pertama, baca variable yang pertama. Percentage F yang kedua, baca variable yang kedua. Variable yang kedua. Percentage F yang ketiga akan baca variable yang ketiga. Okay. So, tu dia saya dah terangkan dekat you all. Nanti saya akan discuss dia punya saya dah discuss dah. Nanti saya akan upload video ni untuk you refer balik bila you try buat, you dapatkan you punya solution, you tak faham, you tengok balik video saya ni. Okay, it will help you. Alright, so that's for tutorial 1. I think we shall continue with our lecture 3. Kita masuk sikit lah. Kita masuk yang the first one, if. Okay, so dekat sini kita akan masuk first level of complexity in C programming because you'll be learning about making selection. Okay, macam mana kita nak pilih bila kita buat program, macam mana kita nak pilih, contohnya nombor tu adalah nombor positif ataupun nombor tu nombor negatif. So you masukkan, please enter a number. Saya masukkan nombor 7. Lepas tu macam mana kita nak bagi program tu check nombor 7 tu adalah nombor positif ataupun nombor negatif. So yang itu yang kita nak belajar sekarang. Okay, that is known as control structure. Okay, so control structure ni ada banyak lah. So in C programming, control structure is an approach to write programs that are easy to read. Sekejap saya lupa nak ni. That are easy to read. Kenapa kecil sangat? Pointer. Okay. And understand and are less likely to cause error. Okay, basically the reason first kita nak buat selection lah. We want to make selection. Dan second one, kita nak simplifykan our program. Kita tak nak tulis program tu terlampau panjang. Okay, and then third one, dia akan mengurangkan possibilities untuk buat error. Okay, so there are 3 categories of control structures. Kita ada sequence, selection dengan iteration. So kita akan tengok the first two ni lah. Iteration ni belum lagi lah. Iteration, repetition ni lambat lagi kita perlu tengok. Sebab dekat selection ni, bahagian decision ni kita akan spend masa sikit lah, mungkin dalam 2 atau 3 classes. Okay, first one, sequence. Sequence punya control structure ni is the statements that are executed one by one until the end of the program reach. So a group of statements that executed sequentially, which is usually group bracketed by the by this parenthesis, tanda bracket, curly bracket buka dengan tutup ni, is known as compound statement. So whenever we are designing our programs, basically programs tu akan baca dalam bentuk turutan lah, in sequence. Okay, whichever comes first, yang itu dia akan baca dulu. Tapi kalau you tak nak program tu jalan secara line by line ni, okay, sebab tu kita guna curly bracket dengan close bracket ni. Apa yang ada dekat dalam ni dikenali sebagai compound statement. Okay, yang ini dia tak akan di-executekan secara sequence, secara apa nama dia? Secara line by line lah. Maksudnya dia bukan dibuat secara executed one by one. Dia akan di-executekan secara serentak. Okay, so bila kita create program, contohnya kita tengok program
Macam ni kan. Bila kita buka dengan close bracket, yang dalam ni dia akan jadi serentak. Okay, so that is sequence lah. So basically kita memang akan pakai dan memang kita dah pakai pun. Okay, so selection number 2. Tadi kita tengok sequence. Now selection. Okay, sequence dah. Sequence ni sikit je, tak ada apa-apa pun. Yang penting sekarang number 2 dengan number 3 ni. So 2-3 minggu ni, 2-3 classes ni kita akan fokus dekat decision ni dulu. Sebab decision ni bukan susah. You kena faham dia punya structure, dia punya syntax. When you know, then it will become very easy. Sebab dia akan mempermudahkan you punya program. So in selection structure, the program is executed based upon the given condition. Condition ni. Apakah kondisi dia? Apakah syarat-syarat yang perlu diikuti? So only instruction that satisfy the given conditions are executed. Means that kalau tak satisfy condition, tak memenuhi syarat, dia tak akan execute. So there are 3 types of selection structure. Kita ada if, iaitu kita guna whenever we have only one alternative. Satu sahaja. Okay, so sama ada lebih daripada itu, dan kita kena pakai yang lain lah kalau kita ada more than one alternative. If and else for 2 alternatives, nested if else for multiple alternatives, switch for multiple alternatives as well. So number 3 and number 4 ni kita boleh guna bila kita ada banyak alternatif. Contohnya kita nak groupkan markah U dapat grade apa. Okay, so kita ada grade A, kita ada grade B, kita ada grade C, kita ada grade D, kita ada grade E dan grade fail F. So soalan tanya, please enter your grade. Saya masukkan markah saya 78. So dia scan, dia check. Markah you okay. So you punya markah ni dia punya grade dia adalah B, adalah good job. Contohnya macam tu. Kalau you masuk markah you 100, so markah you akan ada dekat A. So A tu maksudnya excellent. So dia akan pilih lah. Okay, dia akan pilih mana satu dia akan jadi dia punya output. Okay, so kalau ada banyak alternatif. 2 alternatif ni maksudnya sama ada contoh macamnya nombor tu adalah nombor genap ataupun nombor ganjil. Nombor tu nombor positif ataupun nombor negatif. Okay, so jumlah alternatif lah sebenarnya dia tengok. Okay, so if yang pertama lah. Okay, kita tengok if ni. If flowchart, dia punya, this is what we call it, flowchart untuk if dia, bentuk dia macam ni. Okay, ni soalan, katakan nak test if the number is a positive or negative number contohnya. So please enter a number, you masuk dia test. Kalau nombor tu true, katakan dia test is does the number is smaller than 0. Maksudnya nombor tu lebih kecil daripada kosong. So maksudnya kalau true, maksudnya dia akan statement dekat sini keluar nombor tu adalah positif. Nombor tu adalah nombor negatif. Kalau tak, then dia terus end sahajalah, dia tak akan ada apa-apa. Tu untuk if. So this is the format. If condition, ini dia punya syarat dia. Condition dia adalah syarat dia. And then open curly bracket, whatever the statement is, and then close curly bracket. So the body executes once, only once if the test is true. So sekiranya condition if ni betul, baru dia execute dalam ni. Kalau yang ini dia tak betul, yang dalam ni pun dia tak execute. Okay. If the parenthesis or the condition after the word if is true. So maksudnya condition ni macam katakan enter a number. So saya scan, masukkan ke variable num. So if num is smaller than 0, condition dia. So sekiranya nombor yang saya masukkan tu memenuhi syarat, iaitu lebih kecil daripada kosong, baru dia execute. Kalau nombor tu lebih besar daripada kosong, so yang dalam ni dia tak execute lah. Okay, so it's true, then the statement that follows after the condition will be executed. If the condition is false, then the statements block will ignore. So maksudnya dia akan ignore apa yang ada dekat dalam ni. Dia takkan execute. So the syntax for if ini macam ni samalah. Okay, ini saya highlightkan warna merah supaya you tahu. So if, condition, statement, semicolon. If ni tak ada semicolon. Statement sahaja ada semicolon.
The statement is only executed if the condition is satisfied. Maksudnya condition dia betul. Example, if score is greater or equivalent 60, dia akan printkan pass. So kalau you masukkan, katakan soalan dia, please enter your marks, you masukkan 90. So dia akan store dekat dalam score. Dia check score lebih besar atau sama dengan 60. So score tadi you masukkan 90. 90 lebih besar atau sama dengan 60, then yes lah, dia satisfy lah, dia memenuhi syarat. So dia akan print pass. Kalau markah you, katakan markah saya 30, dalam skor, saya store dekat dalam skor 30, dia check 30 lebih besar atau sama dengan 60, so dia jadi tak betul. So bila tak betul, dia takkan print lepas ni. Okay, so that is the syntax for the usage of control structure selection of if. Kita menggunakan if. Kita convert pun if tu maksudnya jika. Okay, so jika skor lebih besar ataupun sama dengan 60, kita print pass. Jika skor bukannya lebih besar atau sama dengan 60, then dia takkan print pass ni. Okay, so that is what this statement is. Kat bawah ni saya terangkan, kalau dia memenuhi syarat baru dia print. In this example above, the word pass will only be printed out if score is larger than or equal to 60. If not, the word pass will not be printed out and the program will continue with the next statement. Ataupun apalah, kalau dia lepas tu dia end, then dia akan end. Okay, example here. Include stdio.h, integer main, integer guess input. Okay, so saya nak you try buat ni. Sekejap Dah. Okay, so I want you all to try to, okay, type ni dekat dalam you punya return zero ni, boleh buang lah. Return zero tu tak perlulah. Okay, cuba buat dekat dalam dev C++. Sir, ni example untuk if lah, sir. Yap, yang first kali lah. Try buat if yang ni. Nanti saya terangkan setiap line ni apa fungsi dia.
Sir, return 0 tu nak tulis ke sir? Tak perlu. Okey. Okey, dah ke guys? Dah kan? Pendek je ni. Sudah sir. Kenapa yang dekat Okey. Ha. dekat Kenapa yang- main tu kena ada in tu Sir? Yang ni tak apalah. Tak perlu pun tak apa lagi sebenarnya sebab dekat sini kita guna integer tapi tak ada pun tak apa. No problem. Kenapa dia tak nak sikit ni sekejap tak ada problem pun. Itu nanti kita akan pakai sebenarnya. Kita pakai main je lah dulu sekarang. Nanti kita masuk kita masuk bahagian function nanti dan kita kena pakailah benda-benda tu. Okay. So this is standard. Ada file. Okay. Saya program ni saya dah siap lama dah dan saya delete dia punya komen ni apa sebab saya nak buat dengan you all. I want to show you how important comments are in C programming. Okay. So make sure you make it a habit lah. Kena selalu buat. Sir, kalau ada error kan, dia bagi tahu kat mana yang Dia akan bagi tahu. kalau ada komen ni. Tak ada eh? Macam mana? Macam mana? Kalau ada error, dia bagi tahu ke kalau yang mana satu yang salah kalau ada komen ni. Ke tak ada? Sama je. Bagi tahu. Contoh ni saya buang semicolon ni. Kenapa? Tu dia keluar kan error tak nampak pula mana dia. Kenapa saya beri ni kat bawah sangat ni? Sekejap alamak, kenapa saya dah tak boleh tengok ni? Dekat sini dia beritahu error tapi kenapa? Sekejap view.
Windows tools. Macam mana saya nak refresh balik ni? Tak boleh lah, patut boleh ni saya drag nak besarkan dia. Aduhai. Tak nak floating, status bar, toolbar, ini set classes. Okey. Ini jadi besar pula, kenapa ni? Sekejap ya, alah, kenapa lah jadi macam ni ni? Saya nak tengok refresh balik ni. Okey, so kalau macam ni kan, saya buang, saya dah delete saya punya semicolon ni, walaupun saya ada komen dekat belakang ni, dia still akan beritahu dekat mana. Okey, so saya klik je, saya klik kat sini dia akan highlight dekat sini, dia kata ada problem. So apa dia punya problem? Expected benda-benda ni before printf. So sebelum printf dia harap dia nak kena ada salah satu daripada benda-benda ni. So sebenarnya error dia bukan dekat line ni. Error dia dekat line atas ni. So yang error dia adalah semicolon lah. Okay, so bila tak ada error then dia akan keluar kosong-kosong macam tu lah. Itu ke maksud you ke macam mana? Is that what do you maksud you? Tak, maksud saya kalau kita letak komen ni kan, sir kan. Dia bagi tahu ke yang kat declare variable ni ada problem? Tak. Bukan. Ini adalah penerangan. You bagi tahu dekat sini apa yang you buat dekat line 4 ni, apa yang saya buat. Saya declare variable. Dekat line 2 ni nak bagi tahu ni adalah main program saya. Setiap line ni kita kena tahu apa fungsi dia. Itulah guna komen ni. Okey, komen ni membantu nanti bila you viva, maksudnya you kena present dekat saya. Program you bukan panjang macam ni je. Nanti bila you viva you project, program you akan jadi sangat panjang. So bila saya tanya, okey dekat mana you nak kira dia punya value ni? So instead of you nak cari dekat program ni, you tengok je lah dekat komen ni. Oh dekat sini sini saya kira, dekat sini saya kira dia punya nilai apa, macam tu. Komen ni untuk you, sebenarnya untuk you refer balik. Itu untuk apa, ini untuk apa. So that you know, supaya you tahu line-line setiap satu ni apa dia punya fungsi. Okay, so itulah sebenarnya fungsi komen ni. Dan dia sangat membantulah. Saya belajar C programming dulu pun, lecturer saya cakap, tulis dia punya ni supaya you tahu, okay ini untuk kita masukkan header file. Yang ini kita nak beritahu main program. Okay, kalau macam ini saya nak prompt lah. Prompt user. Maksudnya prompt user ni, maksudnya kita arahkan orang yang guna program ni untuk masukkan nilai. Masukkan apa? Please enter the whole number. Maksudnya nombor bulat lah. Okay. So this one, scan input and store in ni lah, in guess input punya variable. Dah usah pula. Okay. So sini dia akan test ataupun check adakah nombor yang kita masukkan tadi sama dengan 5. Macam tu. Okay, so yang ini tadi program start untuk main program. Dekat dalam ni kita ada lagi if punya checking start.
Okay, checking start. Yang ini dia akan print. Kenapa rosak? Gunakan print. Okay, yang ini checking end. Ini end. Okay, so setiap satu saya terangkan. Line ni untuk apa, line ni untuk apa. Yang tulisan biru ni, biru muda ni adalah penerangan. Okay, so sekarang saya execute lah. Please enter whole number, maksudnya masukkan nombor bulat. Saya masukkan nombor 7. Dia tak keluar apa-apa. Okay, tapi bila saya masukkan nombor 5. Right number, well done. Okay, so basically what happens? Okay, saya terangkan dekat sini. Mana dia pergi? Okay. Yang ini kalau kita ada satu option sahaja, iaitu satu sahaja pilihan. So kita buat macam ni lah. So dekat line 1 sampai 4 ni, I hope you have no problems lah. Okay, dekat sini line 4 ni, that is up to you. Apa-apa nombor you nak nama you nak masukkan pun boleh. Whatever variables that you want to use. Tapi make sure dia related lah. Macam ni saya nak dapatkan nombor yang saya masuk tadi. Dia akan nombor yang saya teka. Macam itulah. So saya letaklah guess input. Nak letak input saja pun boleh. Okay, integer input. Sini pun kena buang lah guess input, delete. Ini pun sama. Semua jadi input. So dia akan jadi benda yang sama. Okay, once you tukar dekat mana-mana, dekat declaration kena tukar, dekat mana lagi ada perkataan tu pun kena tukar. So please enter a whole number. So saya masukkan nombor 5. Okay, saya masukkan nombor 5. So dia akan scan dekat keyboard, dia akan store dekat dalam input. So sekarang dalam input ni dia stack adalah nombor 5. Dia store dekat dalam tu. Lepas tu dia check. Dia test ataupun dia check dekat sini. If input is equivalent to 5. So tadi saya masukkan 5. So 5 sama, kalau sama dengan, you kena buat 2 kali. Ini saya dah terangkan dulu masa kelas last week. Kalau sama dengan memang kena letak 2 kali. Kalau you letak sekali je, dia akan jadi, dia tak akan check, dia tak akan dapat nilai yang dia nak. So make sure kalau sama dengan, kena 2 kali. So sekiranya input tu sama dengan 5. So saya masuk 5. Then dia akan print right number dan well done. Okay, kalau saya masukkan bukan nombor 5, saya masukkan nombor 10, dia tak print apa-apa. Sebab apa? Sebab dia check. Bila dia prompt saya masuk number, I've entered number 10, dia store dekat dalam input. So dalam input ni adalah nombor 10. So if 10 sama dengan 5, so betul tak? Tak betul kan? 10 tu mana sama dengan 5? Yang sama dengan 5 tu hanya nombor 5 lah. Okay, so bila tak betul, means that dia tak satisfy if ni. Okay, dia tak memenuhi syarat if, dia tak akan execute benda ni. Okay, so itu ada saya beritahu dekat dalam nota tadi. Mana? Ni. If the condition is false, maksudnya condition ni tak betul, then the statement block will ignore. So apa yang ada dekat dalam open curly bracket dengan close curly bracket ni, dia takkan print out apa-apa. Okay, so that is your first if lah. The simple one lah. Jangan pula heran kenapa 5, kenapa saya tak buat nombor lain, kenapa saya tak buat nombor lain. Okay, itu saya letak je. Kata saya nak tukar nombor ni jadi nombor 70 lah. Okay, then sama je kalau saya jawab katakan saya masukkan 32, then dia tak akan keluar apa-apa sebab nombor yang dimasukkan tu bukan 70. Okey, konon-kononnya ini main teka-teka nombor lah. Okey, program ni macam teka nombor. Okey, sekarang dekat kertas ni boleh letak 2 nombor guys tu sir. Kat mana? Dekat input tu. So maknanya kalau dia 70 dengan 8 ke, boleh sir? Oh, boleh. Tapi itu ada cara dia, nanti saya tunjuk. Jangan nak buat sekarang. You belum sampai lagi level tu. Nanti you pening.
sekarang kita tengok dulu untuk satu condition. Dia ada cara dia. Input sama dengan 70 ataupun input sama dengan 5 lah saya letak. Okey, kita try. Boleh tak? Okey, katakan saya masuk 70, dia keluar. Right, well done. Kalau saya letak 5 pun well done. Kalau saya letak nombor selain daripada itu 100, dia tak keluar apa-apa. So dekat sini ada dua condition lah. Tapi tak apa, jangan pening dulu. Ni nanti you pening. Tengok dulu satu, fahamkan dulu. Okey, nak letak 10 nombor dalam ni pun boleh. Itu cara dia. Tapi sekarang kita tengok dulu kalau ada satu condition. Okey, make sure saya nak you faham kat part tu dulu. Okey, so jangan pening kenapa tadi nombor 5, kenapa sekarang nombor 70. Nombor ni you boleh letak je nombor tu, apa-apa nombor you nak letak pun boleh. Okey, ni kena main teka-teka nombor lah macam saya cakap tadi. Guessing the number. So saya tulis satu nombor dekat kertas ni tapi saya tutup kertas tu. Cuba you teka apa nombor kat dalam kertas tu. Inilah program macam tu lah contoh dia. Okey. So whatever number is, ataupun ikut soalan lah. Kalau soalan kata okay, guessing number 300. So you letaklah sini nombor 300. Okay. So that is your first if lah. Make sure bila save, jangan lupa tukar ni kepada C. Jangan biar dia kepada C++. Okay. Alright. So that is for the first if. Okay, carry on. Explanation. In the above program, if the user types in the number with 5, then the statement printf right number and well done will be executed. If guess input is not equal to 5, then the statements will be ignored and the program will terminate. Okay? So saya dah terangkan dah tadi, ini dia punya ni lah explanation. Okay, sekarang kita tengok pula kepada nested if. Okay, so nested if tu, what is nested if? Nested if means you have an if in an if. So dalam satu if ada lagi satu if. So what happens? Dia akan go through dua diamond. So you masuk nombor dekat sini, test yang pertama. Kalau false dia end, kalau true dia buat test yang kedua. Kalau false pun dia end, kalau true baru dia execute. Okay, di dalam if ada if. Nested. Nested maksudnya bersarang lah. So if bersarang. Di dalam if ada lagi if kat dalam tu. Okay, tengok contoh dia sini. Format dia, if condition 1, kalau satisfy, memenuhi syarat, baru dia masuk dalam ni. Dia check pula if condition 2. Kalau satisfy, baru dia execute statement. Kalau condition 1 dia tak execute, dia terus end. Kalau dia memenuhi syarat, then dia akan masuk condition 2. Kalau condition 2 tak memenuhi syarat pun dia akan terus end. Dia takkan execute statement. Dia kena dua-dua satisfy baru dapat statement. So if both conditions are true, then only the statements that follow after the second if will be executed. Baru statement ni dia execute. Okay, so kena memenuhi syarat, kena true kepada dua-dua condition. Okay, this is another example. Okay, so for nested if, so kita akan buat sampai sinilah hari ni, nested if. Lepas tu kita akan fokus sikit buat dia punya tutorial nanti, insyaAllah. Baru kita continue dengan if else. Sebab if else ni nanti you pun lagilah jadi pening lagi sikit. Okay, so kita masuk hari ni if sajalah. If dengan nested if. Okay, so cuba buat yang ni. Okay, close yang tadi, close project, buka project baru, save baru.
Okay, dah ke guys? Dah kan? Pendek je. Sudah, sir. Sudah. Void main. Okay guys. Okay guys. Allah Akbar. In function main integer 6162. Dekat main sir kena tambah void. Dekat main kena tambah void. Ha, void main. Bawah include. Ya Allah, ya Allah. Yang diberikan apa bang tugasan cikgu? Ya,
Buat dulu ya. Buat ya lepas ni ya. Sebab nanti adik cikgu nak siap ni. Ada ni kot, which is kita tengok mami dulu. Okey. Ada betul semua. Ni. Tak Kalau- boleh copy and Betul paste. lah. Sebab dia tengok pada To insert you. Ya. Okey. Tak boleh copy and paste dia jadi pening. Alright. So make this a habit Header file, main program, Buat dah. Saya sebelum yang guna. variables declaration, how to enter two numbers, and keyboard input and store in num1 and num2. Okay. First checking. Lepas tu checking start. Okay. Lepas tu ni second checking. Checking start. In if both satisfied. Checking and first checking and okay. So make it a habit Make sure you buat benda tu. Dia sangat-sangat membantu. Saya dulu belajar pun memang saya buat benda ni. So saya senang nak faham. Sangat membantu saya lah bila saya nak tengok balik program. So saya tahu apa yang saya buat. Okay. So bila saya execute, dia akan prompt untuk enter dua nombor. Okay, saya masukkan nombor pertama 4, nombor kedua 8. Dia cakap you have entered 4 and 8. Betul lah. Kalau saya masukkan nombor selain daripada itu, kan saya terbalikkan 8, 4. Dia tak akan print apa-apa. Nothing will come out. Dia hanya akan keluar nombor yang saya masukkan je. Ataupun nombor apa-apa je. 1000, 10,001, negatif 80. So dia tak akan keluar apa-apa. Okay, sebab apa? Same as our first program tadi. First program tu main teka nombor kalau you masukkan satu nombor sahaja. This one main teka nombor juga, tapi you kena masukkan dua nombor. Satu nombor selepas the first one, yang mana nombor yang pertama mesti nombor 4, nombor kedua mesti nombor 8. Macam itulah. Jangan pening, kenapa pula lah nombor 4 dengan nombor 8? Tadi sebubuh nombor 5, ni nombor 4, nombor 8 pula. Saya tukarlah. Okey, sini jadi nombor 547. Okey, ni nombor 31. Tak ada masalah. So, yang ni pun kena tukarlah. Okey, 547, 31. Takkan dia nak print nombor 4 dengan 8 lagi kan?
So bila saya execute, saya masukkan 500, berapa tadi? Saya boleh tak ingat, 547 dengan 31. So 547 dan 31, then dia akan beritahu lah, you have entered the correct number lah, iaitu 547 and 31. Kalau saya masukkan, let's say, other number, saya masukkan nombor yang tadi 4 dan 8, then dia tak akan jadi apa-apa. Tak akan ada keluar apa-apa. Kalau kita Statement nak ni, buat dia keluar boleh ke? Kalau kita enter nombor salah tu, kita nak buat dia keluar. tak boleh. Sebab dia dah beritahu, saya dah beritahu dekat dalam ni tadi, dia hanya akan execute if both condition are true, then only the statements that follow after the second if tu will be executed. So condition 1 kena betul, condition 2 baru kena betul, baru dia execute statement. So in our case, dia kena betul yang ini, lepas tu dia kena betul yang ini, baru dia execute yang ini. Kalau ini tak betul, dia terus pergi ke end dekat sini. Kalau ini betul, ini tak betul pun dia akan pergi ke end sini. Kena dua-dua betul, baru dia akan execute. So tak boleh. Means that kalau you nak dia keluar juga, then dia tak boleh keluar. Okay, so itu Kalau untuk kita tak boleh nak buat lah, kalau kita enter nombor yang salah, kita buat dia jadi wrong, macam tu wrong number, tak boleh lah. Boleh, sebenarnya boleh, tapi you kena buat satu line baru lah dekat sini. Okay, you kena buat Print F lah. Print F lah, selepas lah daripada if punya tutup tu, then you buat lah kat sini, print F. You have entered, okay, you have entered, so ada dua nombor kan. So saya masukkan nombor dua-dua nombor bulat integer, so percentage D 2 kali, percentage D and percentage D. Apa ni? You have entered percentage D and percentage D, yang mana N tu salah. N tu salah. ADN. Oh, okay. And percentage D, yang mana nilai dia adalah norm 1. So bila saya execute, saya masukkan 5 dengan 7. Nah, you have entered 5 and 7 lah. So dia akan baca nombor yang saya masuk, dia takkan keluar yang ini. Tapi kalau kata saya masukkan nombor yang betul, tak naklah besar sangat, pening saya nak masukkan 4 dengan 8 lah. So dia akan print 2 kali lah. Please enter two numbers 4 and 8. So you have entered, oh lah, saya lupa nak tukar. Ini kena tukar 4 dan 8. Saya bagi slash n dulu lah. Ini pun saya bagi slash n supaya space So 4, 8, so dia akan salah pula. Okay. 4, 8, so dia akan keluar 2 kali. You have entered 4 and 8, you have entered 4 and 8. Okay, so yang pertama ni, you have entered 4 and 8. Sebab dia execute 2 kali je. Dia N 2 kali tu kan. Dia jadi 2 ni sebab dia N 2 kali tu kan. Yang dekat if tu dia dah N, lepas tu dia N yang main ni. N yang main yang mana ya? Line berapa? Line 18 tu dia N. Lepas tu yang first checking, yang second checking tu pun dia N. So dia tu yang dia keluar print 2 tu rasa. Dia keluar print mana? Print yang line 17? You have enter 4 and 8 ni. Dia print ini 2 kali kan. Ini memang dia punya statement untuk kedua-dua if. Yang ini statement untuk main. Yang ini statement untuk main. Ini untuk if sahaja. So kena penuhi syarat kedua-dua if, baru dia print yang ini. Kalau tak penuhi syarat yang ini, dia akan print yang ini sahaja. Okey, saya tunjuk ini kalau penuhi syarat. Kalau tak penuhi syarat, saya masukkan 5 dengan 9. Dia akan keluar 1 sahaja. Okey, so kita compare lah ini dengan ini. Okay, tengok ni, you have entered please enter two number. Saya masuk 5 dengan 9, dia keluar sekali je. Dia keluar yang line bawah ni. Line yang ini dia tak keluar. Sebab apa? Sebab dia tak memenuhi syarat nombor 4 dengan 8 ni tadi. Ini dia tak memenuhi syarat. Yang first checking end, second checking end ni adalah ni, curly bracket ni. Ini partner dia first checking start, yang ni first checking end. Ini partner dia yang ini.
Kalau you klik dia akan merah mana partner dia. Ini partner dia yang ini. Kalau you klik ini, ini partner dia yang ini. Nampak? Ini dengan ini. Ini partner ni. Ini buka dia, ini tutup dia. Ini buka dia, ini tutup dia. So sini check yang pertama start. Yang ini check yang kedua start. Yang ni. Dia punya end dekat sini untuk yang kedua, lepas tu yang ni yang pertama. So dekat dalam if, ada if. Ni ada if. Dalam dia kita buka curly bracket, ada lagi satu if. Itulah nama dia nested if. Okay. So dekat sini, perbezaan dua output ni adalah disebabkan yang ini dia memenuhi syarat. So dia akan print apa yang ada dekat dalam if. Yang ini dia tak memenuhi syarat. So dia tak akan print apa yang ada di dalam if. Dia hanya akan print yang ada di dalam main sahaja. Iaitu yang ini. Ini dalam main. If tu dia start dari sini, dia habis kat sini. If ni dia start dekat sini, dia habis dekat sini. Yang ini dia dekat dalam main lah. So tak penuhi syarat yang ini dia takkan, line 13 dia takkan print. Penuhi syarat dia print line 13 dan dia print line 17. Tak penuhi syarat dia terus print line 17 sahaja. Sebab tu you hanya dapat satu statement. Yang ni you dapat satu statement sebab tak penuhi syarat. Penuhi syarat you akan dapat dua statement. Okey, yang mana statement yang pertama ni, yang pertama ni datang daripada line 13. Segmen yang kedua ni datang daripada line 17. That is how it is lah. Okay? Okay ke tak? Pening? Pening! Okay, tak apa. Blank. Ini baru first time you buat benda ni. If dengan nested if ni. Okay? So, apa yang you kena buat lepas ni, you try balik tengok, cuba balik buat solution yang ada ni. Lepas tu, tengok balik video saya. Saya terangkan, okay, this is for what, kenapa dia keluar macam ni, kenapa yang ni ada keluar dua statement, kenapa ini ada keluar satu statement. Okay, just watch back my video, saya ada terangkan dekat situ. Tapi petang sikit lah saya upload dalam, biasanya petang-petang nak malam baru saya upload lah, sebab saya kena upload dalam YouTube dulu, kena upload and everything lah settle. Dia dah dapat, saya dah boleh dapat dia punya link, baru saya share dekat dalam VLE lah. Okay. Okay guys, I think that's it for today lah. Kita stop dekat slide number 11. Bukan. Kita slide number 13. Okay. So ni explanation dia lah. If the example above, the inner statement will not be reached unless both statements are true, and the out statement will not be executed unless both if statements are true. So maksudnya you nak print line ni kena dua-dua ni satisfy. Itu je. Tak satisfy dia tak akan print. Okay. Okay, nanti kita akan masuk if else ni lah. Okay. If else ni dia lebih, if else ni lagi senang you nak faham sebenarnya, sebab if ni dia hanya ada satu option, so dia leceh sikit lah. If else ni kita ada banyak option. Dengan switch case last kali ni, switch case ni kita ada banyak option, so dia jadi kita boleh buat banyak program lah. Okay. Alright, I think I'll stop here. Okay, I already uploaded the notes in the VLE. Saya dah upload. So lecture notes, ni topik 4A lah. Kita yang 1, 2 dengan 3 kita dah settle. Topik 4A, selection control structure, iaitu berkenaan dengan if, else if dan switch case tu. Okay. For the previous video teaching, saya dah ada upload dekat dalam ni. Okay. Daripada week 1 sampai our last class. Dan nanti hari ni punya saya letak sini lecture 6 lah. And then my exercises yang kita dah buat, solution ada sini. Boleh download, boleh try buat balik, tengok you punya solution. And then tutorial sini yang kita buat hari itulah. Dan yang kita bincang tadi awal-awal kelas. Okay, so I think that's it from me. Do you guys have any questions? Tak ada sir. Ada. Okay, kalau tak ada saya buka attendance sekejap FOP, okay. 26 hari bulan 8. Okay, so please scan your attendance. Siapa yang tak boleh scan, tunggu sekejap Saya akan manually
tick your name. Tapi kena tunggulah bagi saya nama. Right, for those yang dah scan, you may leave the class. InsyaAllah, see you next week. Kita akan proceed dengan if dengan else if, dengan if else nanti. Okay, thank you guys. Assalamualaikum and good afternoon. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Right. Right. Sir. Yo, QR tu atas sikit, sir. atas sikit. Ah. Alamak, dia benda Dia ni. macam ada Ada presenting tu, sir. Masa atas sikit. kecil ni pun okey. Sekejap. Saya tak, kenapa dia keluar macam ni? Saya pun pening lah. Mana tadi? Saya dah pangkah ke? Allahu Akbar. Saya buka balik. Student attendance. Fundamentals of programming. Okay. Kalau kecil ni boleh? Kecil ni. Cuba tengok. Boleh, sir. Thank you, Okey, sir. boleh. Dapat. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, siapa yang tak boleh scan? Beritahu saya nama. Aku menjadi Saya Siapa nama? Thank you, sir. Iqbal, Muhammad Iqbal. Sir, thank you, Muhammad sir. Iqbal. Alright, sama Ahmad Iqbal. Muhammad. Oh, Muhammad Iqbal, okay. Thank you, sir. Thank you, Alright, sir. sama-sama. Alright, ada lagi ke? Tak ada dah? Okay, 26 4 orang tak datang. Okay. Baik, sir. Thank you. Right, sama.